membincangkan ancaman dunia digital terhadap kesempatan sosial. Dengan perkembangan pesat era digital, media sosial telah menjadi platform utama untuk mendapatkan dan menyebarkan maklumat. Namun, tidak semua maklumat yang tersebar agak benar. Malah, ada yang sengaja diputarbalikkan atau diretak untuk mengelirukan masyarakat. Berita palsu merujuk kepada maklumat yang direka atau diputarbalikkan dengan tujuan menyelesaikan orang ramai, mencetuskan kekeliruan dan meringankan ketekanan sosial. Ia boleh tersebar dalam bentuk artikel, gambar atau video dan mudah disebarkan melalui media sosial. Selain mengelirukan orang ramai, berita palsu juga boleh menyamai kebencian, perasaan dan salah faham yang akhirnya menyebabkan percerahan dalam masyarakat. Lebih membincangkan, berita palsu yang menyertai isu sensitif seperti agama, awam atau politik boleh mencetuskan konflik dan menganggap kemahuan sosial. Dalam perbincangan seterusnya, kita akan mengupas faktor-faktor penyebaran berita palsu, kesannya terhadap kesempatan sosial, serta langkah-langkah untuk menangani. Penyebaran berita palsu semakin berleluasa terutama di media sosial dan seringkali menimbulkan panik serta kesalahpahaman dalam masyarakat. Contohnya, ketika wabak COVID-19 melanda, terdapat dakwaan palsu bahawa vaksin boleh menyebabkan kesan sampingan negatif, seperti kemandulan dan perubahan DNA manusia. Sedangkan kajian saintifik membuktikan bahawa vaksin selamat dan berkesan dalam mencegah jangkitan yang teruk. Selain itu, berita palsu mengenai sentimen perkauman dan politik juga sering tular di media sosial sehingga menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Misalnya, tuduhan tidak berasas terhadap kaum atau pemimpin tertentu yang bertujuan untuk mencetuskan perpecahan. Oleh itu, masyarakat perlu lebih berhati-hati dan memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum menyebarkannya. Saya ingin bercakap tentang satu isu yang memberi kesan kepada kita semua dalam era digital, iaitu berita palsu. Dengan kewujudan media sosial dan platform dalam talian, maklumat yang salah tersebar lebih pantas berbanding sebelum ini. Tetapi, mengapa perkara ini berlaku? Mari kita lihat dua faktor utama. Salah satu sebab utama penyebaran berita palsu ialah kurangnya literasi digital dalam kalangan masyarakat. Ramai orang suka membezakan antara sumber berita yang boleh dipercaya dan maklumat yang mengelirukan. Contohnya, semasa pandemik COVID-19, dakwaan palsu seperti meminum air panas boleh membunuh virus menjadi tular. Ramai orang mempercayai dan menyebarkan maklumat ini menunjukkan bahawa kekurangan semakan fakta boleh membawa kesan yang serius. Media sosial juga memainkan peranan besar dalam penyebaran berita palsu. Platform seperti Facebook, Twitter dan TikTok membolehkan maklumat tersebar serta-merta, tetapi ia tidak sentiasa menepis kandungan yang mengandungi maklumat salah. Satu kes terkenal ialah konspirasi Pizzagate pada tahun 2016, di mana cerita palsu mengenai sindiket pemerdagangan kanak-kanak di sebuah restoran pizza mendapat perhatian ramai. Hal ini membawa kepada akibat apabila seorang lelaki bersenjata memasuki restoran tersebut kerana mempercayai berita palsu itu. Berita palsu adalah isu yang serius, tetapi kita boleh mengangannya dengan meningkatkan literasi digital dan lebih berhati-hati terhadap sumber maklumat. Hai rakan, saya ingin bertanya bagaimanakah penyebaran berita palsu boleh menjejaskan kesempatan sosial dalam masyarakat? Okey, baik. Penyebaran berita palsu akan membawa beberapa kesan negatif kepada kesempatan sosial masyarakat.
Antaranya termasuklah perpecahan antara kaum. Penyebaran berita palsu berkaitan dengan isu-isu sensitif yang membabitkan kaum, agama, bangsa, sejarah melampau dan institusi diraja akan menimbulkan perasaan tidak puas hati antara masyarakat pelbagai kaum. Ini akan membangkitkan kebencian, salah faham serta memecah belahkan hubungan harmoni dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Selain itu, kedegangan agama juga tidak dapat dielakkan sekiranya berita palsu berhubung dengan fakta agama semakin berleluasa di media sosial. Berita palsu yang menghina atau mencabar kepercayaan agama lain boleh mencetuskan provokasi dan ketegangan sosial. Lebih serius lagi, ia akan menyebabkan berlakunya rusuhan dan pergaduhan antara penganut agama. Hubungan antara penganut agama akan menjadi lebih renggang dan perpaduan dalam kalangan masyarakat akan terjejas. Bukan itu sahaja, rakyat juga akan menghilangkan kepercayaan terhadap institusi kerajaan yang dianggap lemah dalam pengawalan dan pengurusan maklumat. Hal ini akan menimbulkan sentimen anti kerajaan secara besar-besaran dan melahirkan rakyat yang enggan mematuhi dasar dan program kerajaan. Kestabilan politik dan pentadbiran sesebuah negara juga akan terancam dengan penyebaran berita palsu di media sosial. Selamat petang semua, sini adalah Cikgu Ara. Cikgu Ara, bolehkah kamu kongsikan langkah-langkah untuk mengelakkan penyebaran berita palsu? Boleh. Langkah yang pertama ialah pendidikan literasi digital. Masyarakat perlu diberikan pengetahuan dan cara untuk mengenal pasti kesahihan maklumat sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Sebagai contoh, program literasi digital boleh dilaksanakan di sekolah dan universiti untuk mengajar pelajar melindungi diri daripada berita palsu. Selain itu, penggunaan platform semakan fakta. Jika menerima mesej tentang bencana atau dasar kerajaan, individu boleh menyemak mesej tersebut di sebenarnya.my sebelum berkongsi. Seterusnya, kempen kesedaran awam dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bahaya berita palsu dan cara mengelakkannya. Misalnya, iklan di televisyen atau media sosial yang menekankan slogan seperti fikir sebelum kongsi. Akhirnya, kerjasama antara kerajaan, syarikat media sosial dan masyarakat juga merupakan langkah yang efektif untuk mengawal penyebaran berita palsu. Pihak berkuasa boleh bekerjasama dengan media sosial seperti Facebook untuk mengenal pasti dan menurunkan kandungan berita palsu. Terima kasih Cikgu Ara. Sama-sama. Secara keseluruhannya, penyebaran berita palsu mendatangkan ancaman yang besar dalam dunia digital ini. Dengan kemajuan teknologi dan penggunaan meluas sosial media, maklumat disebar dengan begitu cepat dan cekap. Namun, jika tidak dikawal, ia akan memberi ruang kepada pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menyebarkan berita palsu yang boleh membawa kesan buruk seperti perpecahan masyarakat, ketegangan antara kaum, serta ketidakpercayaan kepada institusi negara. Oleh itu, setiap individu memainkan peranan penting dalam mengekang penyebaran berita palsu. Sebelum berkongsikan sesuatu maklumat, menyemak dahulu dan pastikan kesahihannya. Pendidikan literasi juga perlu diperluaskan supaya masyarakat lebih bijak menilai maklumat yang diterima. Selain itu, kerjasama antara kerajaan, media dan masyarakat juga amatlah penting. Pihak berkuasa perlu memperkukuhkan undang-undang bagi membendung penyebaran berita palsu. Manakala media perlulah memastikan maklumat yang disampaikan adalah benar dan tepat. Dengan usaha berterusan dan kolektif ini, kita dapat membina masyarakat yang lebih berinformasi, berwaspada dan tahan terhadap berita palsu. Sebagai penghiasan bicara akhir, mari kita bersama-sama memastikan berita yang disebarkan adalah benar demi kestabilan dan kesejahteraan negara. Sekian, terima kasih.